Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan berkaitan dengan pembicaraan yang dibicarakan. Dan semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan menyambung pembicaraan fardu ataupun rukun wuduk yang pertama, yang mana minggu lepas tak sempat nak masuk bicara kitab, sebab minggu lepasnya saya jawab soalan-soalan yang tidak sempat dijawab, termasuk soalan yang sudah 2 minggu sebelum minggu lepas yang tidak sempat dijawab. Jadi minggu lepas saya mulai jawab soalan dahulu kalau sempat nak baca kitab, tapi tak sempat. Jadi minggu lepasnya tak masuklah dalam bicara kitab. Jadi insya-Allah minggu ni akan menyambung kembalilah pembicaraan dalam kitab fardu wuduk yang pertama. Kalau sidang pendengar mengguna pakar kitab Idaman Penuntut yang edisi Jawinya muka surat 3, baris yang kedua daripada bawah. Kalau sidang pendengar mengguna pakar kitab Idaman Penuntut hak edisi Rumi tu, jadi muka surat tu kena tanda sendirilah. Kemudian sebagaimana sidang pendengar maklumi, kitab Safinatun Najah ini kitab yang kecil sahaja, kitab yang ringkas sahaja, perlu kepada huraian yang penambahan yang lain, yang mana contohnya pembicaraan fardu wuduk yang pertama niat sudah beberapa minggu tidak berpindah. Jadi makna masih lagi di tempat yang sama, sebab kitab Safinatun Najah kitab yang ringkas. Jadi kalau sidang pendengar pakar kitab Safinatun Najah edisi Jawi muka surat 3, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Al-awwalu an-niyatu. Terjemahan di bawah, bermula yang pertama itu niat. Bermula yang pertama, bermula fardu ataupun rukun wuduk yang pertama daripada 6 fardu, 6 rukun, niat. Jadi setakat tu sajalah dalam kitab Safinatun Najah ni, hanya sebut niat. Kemudian kita nak niatnya macam mana? Jadi niat wuduk ni dalam kitab ada beberapa niat wuduknya. Dalam kitab didatangkan 9 niat wuduk contohnya. Tapi saya datangkan hak 2 niat wuduk yang biasa diniatkan. Yang pertama
niat wuduknya saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Yang keduanya, saja aku berwuduk ataupun saja aku mengambil air sembahyang kerana Allah. Jadi inilah niat wuduk yang biasa diniatkan. Yang pertama, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Yang kedua, saja aku mengambil wuduk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, nak lebih comel laginya, saja aku mengangkat hadas kecil kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah. Ataupun, saja aku mengambil wuduk kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panjang sedikitlah. Itu yang lebih baik kalau kita boleh tambah niat sedikit kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan niat, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Kalau niat saja aku mengangkat hadas kerana Allah pun sudah cukup. Tapi seeloknya tambah hadas kecil. Kalau niat saja aku mengangkat hadas, sudah memada. Tapi biasanya saja aku mengangkat hadas kecil ketika berwuduk, dan berniat saja aku mengangkat hadas besar ketika mandi wajib. Itu biasa. Tetapi kalau niat saja aku mengangkat hadas kecil ketika berwuduk, saja aku mengangkat hadas, tidak sebut kecil sekalipun sudah memada. Begitu juga ketika mandi wajib, saja aku mengangkat hadas kerana Allah, tidak sebut besar, sudah memada. Tapi biasanya kita akan sebut, kalau ketika berwuduk saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Ketika mandi wajib saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambahlah hadas kecil itu lebih elok. Kemudian hak niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah ni, kalaulah saya nak sentuh di sini dua situasi, dua keadaan. Yang mana dua situasi, dua keadaan ini, niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memada. Dua situasi, dua keadaan, kita berwuduk yang mana niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, niat tu tidak memada. Jadi lebih mudahnya, saja aku mengambil air sembahyang kerana Allah. Dua situasi yang saya akan sebut nanti, dengan niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah, tak apa, memada. Sebaliknya, kalau niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, ada dua situasi yang mana niat tersebut tidak memada. Ini kena perhati molek. Tapi sidang pendengar, apa yang saya bicara ni, dua situasi ini, kalau niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah tidak memada, ini atas pandangan yang muktamad lah. Sebab sebagaimana saya pernah sebut sebelum ini, orang tua-tua mereka lebih popular dengan niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Orang-orang sekarang mereka lebih selesa berniat saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Kemudian orang tua-tua kitanya niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Terkadang mereka tidak diberi ilmu penambahan yang mana niat saja aku mengangkat hadas kecil ni, ada situasi niat tu tak boleh nak pakai. Tidak diberitahukan. Jadi orang tua kita semata-mata saja aku mengangkat hadas kecil, walaupun dalam situasi yang mana tidak memada, niat saja aku ada kecil, tapi itu atas pandangan yang muktamad. Jadi kalau orang tua-tua kita selama-lamanya niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah,
Bila sebut kata dua situasi ni, niat saja aku makan ada kecilnya tidak memada, tak sedut bimbang lah. Tak apalah. Ini saya cerita pandangan yang muktamad. Kalaulah berbetulan berniat saja aku makan ada kecil dalam salah satu dua situasi yang insyaAllah saya akan sebut nanti, kata tidak memada atas pandangan yang muktamad. Satu pandangan laginya, okeylah, boleh je. Niat saja aku makan ada kecil. Walaupun dalam situasi, insyaAllah saya akan sebut. Situasi yang mudah sedikit, saya nak sebut yang pertamanya. Ini mudah sedikit lah. Yang mana terkadang orang-orang kita ni kurang mengetahui. Dan apabila kurang mengetahui, pastilah tidak pernah beramal. Kurang mengetahui, apabila kurang mengetahui maka tidak beramal. Bahkan bila sebut kata disunatkan tajdid wuduk, disunatkan memperbaharukan wuduk. Terkadang jadi apa dia tajdid wuduk? Apa dia memperbaharukan wuduk? Wuduk batal. Itu memperbaharukan wuduk. Bukan itu maksud dia. Wuduk batal. Bukan memperbaharukan wuduk. Ambil wuduk lain pula. Memperbaharukan wuduk ni, wuduk pertama belum batal lagi. Sebab pernah saya dengar bicara memperbaharukan wuduk ni dengan bahawa sudah batal wuduk. Wuduk tak ada dah. Kamu kena memperbaharukan wuduk. Bukan itu maksud dia. Dia tak sama dengan gini. Contoh. Ruktek. Ruktek mati. Tamat tempoh ruktek. Maka kita sebut memperbaharukan ruktek. Tu mati sungguh dah tu. Ruktek sudah habis tempoh. Habis sampai tarikh dia. Maka ruktek dia kena perbaharukan. Tu. Hak tak ada dah tu. Hak habis dah. Barulah perbaharu. Gitu kalau ruktek. Ni tak ni. Perbaharukan wuduk ni bukan wuduk tu batal dah. Kentut dah. Kemudian perbaharukan wuduk. Lepas wuduk tak ada. Bukan maksud dia gitu. Bukan maksud dia gitu. Wuduk batal. Itu ambil wuduk baru. Bukan maksud yang saya nak bicara sekarang. Dia panggil tajdidul wuduk. Perbaharukan wuduk. Bukan maksud situ. Tapi yang saya sebut tadilah. Perbaharukan ruktek. Memang ruktek tu tak ada dah. Ruktek tu habis tempoh dah. Mati dah. Barulah perbaharu. Itu betul. Ini bukan maksud dia gitu. Maknanya bukan wuduk batal. Kemudian perbaharukan. Bukan. Wuduk batal. Hak tu ambil wuduk lain. Ni tak ni. Wuduk masih lagi ada. Tapi wuduk tu sudah sembahyang. Sama ada sembahyang tu sembahyang fardu. Ataupun sembahyang tu sembahyang sunat. Wuduk tu. Nak sembahyang yang lain. Disunatkan tajdidul wuduk. Memperbaharukan wuduk. Wuduk yang digunakan tadi. Sembahyang dah. Kemudian nak sembahyang pula yang lain. Disunatkan ambil wuduk baru. Dia gitu. Ni kita sebut macam sebut mula tadi lah. Terkadang kita kurang terdedah dengan sunat perbaharukan wuduk. Selepas wuduk yang terdahulu kita sudah solat. Wuduk tak batal lagi ni. Wuduk masih lagi belum batal. Tetapi kita sudah solat. Kita nak solat yang lain, disunatkan kita ambil wuduk baru. Padat ni. Disunatkan kita ambil wuduk baru. Hak ni sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, man tawadda'a ala tuhrin falahu kutiba lahu asyru hasanat. Nabi kata, sesiapa yang berwuduk dalam keadaan dia masih lagi suci daripada hadas kecil,
ditulis baginya 10 kebajikan. Nabi kata sesiapa yang berwuduk dalam keadaan dia masih lagi bersuci, suci daripada hadas kecil, tapi wuduk tu semayang dah sebelum, maka dia pun berwuduk perbaharukan, ditulis baginya 10 kebajikan. Macam mana sidang pendengar? Pernah belajar sebelum ni? Kalau pernah belajar, alhamdulillah. Tak pernah belajar, kena amal lah sekurang-kurangnya sekali selepas daripada ni. Contohnya malam nanti kita solat maghrib, siap-siap, masuk isyak, wuduk belum lagi batal, disunatkan perbaharukan wuduk. Yang mana perbaharukan wuduk ni dia panggil nur ala nur. Nur ala nur, cahaya atas cahaya. Apa nak cahaya atas cahaya? Wuduk yang pertama cahaya belum lagi terpadam, ditambah pula dengan wuduk yang kedua, makna cahaya atas cahaya. Ni ada yang bagi respon dalam komen FB ni, belum pernah lagi ustaz dia kata. Tak apalah, kita beramal. Yang mana Nabi kata ditulis 10 kebajikan. Tak ni? Ni bukan kata nak perbaharukan wuduk. Hak wuduk belum batal. Hak maknanya seperti nak batal dah wuduknya. Kontrol jugalah. Tak bagi kentut. Sebab apa? Malah nak ambil air sembahyang. Pada ni. Siapa keruk muka-muka. Kenapa keruk muka-muka tu? Nak tahan supaya kentut tidak keluar. Sayang wuduk. Dia kata. Sayang wuduk. Yang mana terkadang masa sembahyang tu terganggu kalau seumpama tu. Tambahan pula hak perut tak pernah sedap. Sekarang ni wuduk masih lagi ada. Kemudian nak solat yang kedua, contoh tadi isyak nak solat, wuduk maghrib belum batal, disunatkan ambil wuduk baru. Ada komen tu sayang wuduk tu nak tahan kentut. Pada ni dia saya tahan kentut ni. Terkadang kita nak solat kemudian tu perut kita kadang-kadang tak berapa nak sedap dah. Sebab dia dah nak keluar dah. Dia begitulah. Tapi nak ceritanya sekarang wuduk comel-comel, wuduk belum batal. Solat dah wuduk yang pertama, kemudian nak semayang yang lain, sunat perbaharukan wuduk. Dia panggil tasydidul wuduk. Yang mana satu laginya, ni sidang pendengar ambil perhatian molek, satu laginya disunatkan kita mudawamah, berkekalan atas wuduk. Mudawamah, berkekalan atas wuduk. Berkekalan atas wuduk ni bukan kata nak batal wuduk, nak kentut, tahan kentut, bukan. Bila wuduk batal saja, segera berwuduk yang baru. Batal pula berwuduk yang baru. Batal pula berwuduk yang baru dengan bahawa kita sentiasa di dalam bersuci. Suci daripada hadas kecil. Faham tak ni? Hadas kecil ni tak nampak. Tapi hadas kecil ni, sampai peringkat semayang memanglah tak boleh. Semayang memang tak boleh hadas kecil ni. Setakat orang berhadas kecil ni nak sentuh Al-Quran, nak jamah Al-Quran, nak pegang Al-Quran. Ada ni. Nak pegang Al-Quran pun haram bila berhadas kecil. Makna kita berhadas kecil ni dalam situasi ada kotoran. Hadas tu kotor, tapi kotor yang maknawi yang kita tak nampak. Tapi maknanya kita tu tak suci. Sebab kita dalam keadaan berhadas kecil, semayang tak sedut ceritalah. Nak pegang Al-Quran pun jatuh hukum haram. Kita faham tak? Situasi kita macam mana? Berhadas kecil ni, situasi kita macam mana? Comel. Nak pegang Quran pun tak boleh. Sebab itulah
disunatkan mudawamah. Disunatkan berkekalan atas wuduk. Wuduk batal, segera ambil wuduk. Wuduk batal, segera ambil wuduk. Tambang sekarang pula cukup mudah. Bilik-bilik air ada di dapur, ada bilik air, di dalam bilik tidur ada bilik air. Mudah sangat-sangat. Ataupun sekurang-kurangnya kita masuk bilik air, kita masuk tandas, kita pun buang air kecil. Sebelum nak keluar tu, ambil air semayang dahulu. Boleh pahala di situ. Ambil semayang buat apa? Semayang lambat lagi masuk waktu. Semayang lambat lagi masuk waktu ni, nanti masuk waktu wuduk batal. Bukan kita berwuduk, tahu dah waktu lambat lagi nak masuk, kita berwuduk sebab apa? Kita nak jadikan diri kita suci daripada hadas kecil yang mengharamkan kita pegang Al-Quran. Walaupun kita bukan nak pegang Al-Quran, tapi nak ceritanya di tubuh, di badan kita, di tubuh kita ada hadas kecil yang menyebabkan kita haram menyentuh Al-Quran. Sunat kita mengekali atas wuduk. Sabda Nabi SAW, istaqimu wa lam tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa lan yuhafiz 'alal wudu' illa mu'min. Istiqamahlah oleh kamu dan jangan kamu menghitung akan amal kamu. Istiqamah dan jangan menghitung akan amal kamu. Jangan duduk bilang amal-amal tu, amal-amal sunat tu. Buat je lah. Tapi amal sunat mana tu? Yang tak ada bilangan. Yang tak ada bilangan. Yang ada bilangan kena hitung. Tu kena bilang kalau ada bilangan. Lepas daripada sembahyang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali Nabi kata, tu kena hitung. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 atau 34 kali. Tu kena hitung. Ni amalan sunat yang tak perlu kita hitung. Saya dah hitunglah. Kemudian Nabi kata, dan ketahui olehmu bahawa sebaik-baik amal kamu ialah sembahyang dan tidak melera atas wuduk melainkan orang mukmin. Nabi kata, dan tidak melera atas wuduk, yang mana sentiasa dan kadang berwuduk, tidak melera atas wuduk melainkan oleh orang yang beriman, orang yang beriman yang sempurna. Orang comel iman, dia nak duduk dan kadang suci sentiasa. Suci daripada hadas kecil. Suci daripada hadas kecil dan sentiasa suci daripada najis. Kalau kata contohnya di pakaian kita terkena najis. Di pakaian kita terkena najis. Disunatkan segera tukar pakaian tersebut. Walaupun najis di pakaian tersebut dikering tidak menyebabkan najis itu berlomoran, tetapi dimakruhkan kita kekal dengan pakaian yang ada najis. Makruh juga, bukan haram. Kalau najis itu tidak melomori tubuh kita. Dimakruhkan kita tak tukar lagi pakaian yang di tubuh kita yang kena najis. Yang mana sunat kita sentiasa badan kita, tubuh kita suci dan najis, dan disunatkan kita sentiasa suci daripada hadas kecil. Nabi kata, dan tidak memelihara atas wuduk melainkan oleh orang yang beriman. Itu sunat mudawamah. Kita balik pada tajuk kita. Dia melarat gitulah. Naik pergi kepada hak mudawamah. Begitulah. Masuk simpang, lepas tu keluar balik, lepas tu berjalan ke depan, lepas tu masuk simpang, lepas tu keluar balik, berjalan ke depan. Tak sempat nak sapa tempat tuju lah. Separuh jalan pun tak apa dah. Dia gitulah. Sambil-sambil tu. Sambil-sambil. Jadi kita balik semula situasi. Sebab saya sebut permulaan tadi, ada dua situasi atau boleh panggil dua keadaan lah. Ada dua keadaan yang mana tidak memada niat wuduk dengan saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Ini keadaan yang pertama. Kalau keadaan yang kedua tak sempat minggu ni, minggu hadapan. Jadi keadaan yang pertamanya, perbaharukan wuduk.
Wuduk yang disunatkan. Bila perbaharukan wuduk yang disunatkan, cuba sidang pendengar ambil perhatian. Perhatian macam mana? Dengan niat, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Sidang pendengar perhati molek. Sekarang ni, wuduk belum lagi batal. Sebab tu dipanggil tajdidul wuduk. Memperbaharukan wuduk dengan bahawa wuduk belum lagi batal. Faham tak? Bererti seseorang belum lagi berhadas kecil. Nampak tak? Tajdidul wuduk, memperbaharukan wuduk dalam keadaan wuduk yang terdahulu sudah semayang dah dengan wuduk tu. Kalau tak semayang lagi, tidak ada tajdidul wuduk. Jadi wuduk tu semayang dah, kemudian disunatkan memperbaharukan wuduk. Sama dengan wuduk hak asal tu lah. Hak wuduk wajib tu samalah. Dia punya rukun dia, dia punya sunat dia samalah. Yang saya sedang bicara sekarang berkaitan dengan niat. Jangan jadi timbul muskil pula. Dah wuduk yang nombor 2 ni, hak cahaya atas cahaya, wuduk yang pertama belum batal ni, wuduk yang kedua buat macam mana? Sama je dengan wuduk hak yang pertama tu. Sama je. Dia punya fardu rukun ada 6. Dia ada pula sunat-sunat ketika berwuduk, sama je. Dia sama je. Jadi dia berwuduk kali yang kedua dalam keadaan wuduk dia belum batal. Berarti keadaan dia keadaan dianya masih lagi suci daripada hadas kecil. Tiba-tiba wuduk yang kedua ni, wuduk yang diperbaharukan ni, niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Kena tak niat gitu? Tak kena lah. Saja aku mengangkat hadas kecil macam mana? Belum lagi berhadas kecil. Wuduk yang pertama belum lagi batal. Tuangnya masih lagi suci daripada hadas kecil. Mana tuang dia belum lagi berhadas kecil. Tiba-tiba wuduk yang diperbaharukan, wuduk nombor 2 ni, cahaya atas cahaya ni, tiba-tiba niat, saja aku mengangkat hadas kecil. Ketika membasuh muka ni, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Gimana? Tak kenalah niat tu. Jadi niat yang okeynya, saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Wuduk hak pertama ke mengangkat hadas kecil sungguh, wuduk yang kedua ke wuduk hak diperbaharukan, niat yang sama, memada saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Dia gitu. Tu hak keadaan yang pertama. Jadi anak pergi pada keadaan yang kedua. Jadi sebelum keadaan yang kedua tu, saya nak ada satu soalan. Dia tanya terdahulunya, selepas dia berniat mengambil wuduk, dia kentut, adakah perlu niat yang baharu? Saya pusing-pusing ni tak jumpa ni. Sebab dia awal-awal pembicaraan ni dia sudah ada ni. Dia sudah datangkan persoalan. Awal lagi. Saya ni tak jumpa. Di sebelum ni lagi ni. Dia awal lagi. Ini awal lah dia ada soal tu. Tapi lebih kurang maksud macam yang saya sebut tadilah. Lebih kurangnya dia ambil semayang selepas daripada dia berniat, kemudian dia kentut. Adakah dia kena berniat kembali? Itu soalan dia. Tak apalah, walaupun soalan tu nampak mudah je, soalan tak apa. Memanglah apabila dia sudah kentut selepas daripada berniat ketika membasuh muka, memanglah dia wajib kena berwuduk kembali, sebab wuduk tu tak jadi dah batal.
Ada ni, dia basuh muka, niat saja aku mengambil air semail kerana Allah, kemudian dia pun kentut. Dia ada tu. Ustaz, macam mana kalau kita terkentut selepas niat? Ni ada orang tolong buka ni. Jadi waktu jelas lah. Mana wajib kena benda ni. Kalau kita kata kau kena berwuduk kembali lah. Kena berniat kembali, kena basuh muka semula lah. Bukan kata basuh muka semula saja. Bukan disunatkan dia kembali balik di permulaan lagi. Dengan basuh pergelangan tangan, bersugi, berkomo-komo, masuk air ke dalam hidung. Jadi soalan ni begini, sebab dia terkentut selepas niat. Jadi maknanya dia basuh pergelangan tangan. Itu sunat wuduk. Kemudian dia bersugi, berus gigi. Kemudian dia berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian dia pun basuh muka, niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Lepas basuh muka berniat tu, kentut. Memanglah dia wajib kena basuh muka semula serta berniat. Dan dia disunatkan ulang balik daripada awal. Basuh semula pergelangan tangan, bersugi semula, berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung semula. Yang telah dilakukan hak wuduk yang telah batalkan dia kentut. Tapi hak berniat basuh muka tu, tu wajiblah kena ulang balik sebab wuduk sudah batal. Kemudian bila saya sentuh tadi berkaitan dengan orang yang berhadas kecil. Orang yang berhadas kecil sampai ke haram sentuh Al-Quran. Jadi adalah persoalan. Al-Quran yang ada terjemahan, bolehkah dipegang? Ni soalan ni tidak berkaitan dengan tajuk. Tapi soalan ni berkaitan dengan hak saya masuk simpang tadi. Kan? Masuk simpang, keluar balik, berjalan. Lepas tu masuk simpang, keluar balik, berjalan. Dia adalah soal. Jadi Quran ada terjemahan. Quran ada terjemahan. Pegang boleh kedok. Tu kena pastikan terjemahan ke apa-apa ayat yang lain yang bukan ayat Quran lebih banyak daripada ayat Al-Quran sendiri. Lebih banyak daripada ayat Al-Quran sendiri. Terjemahan ke tafsir ke, kena pastikan Al-Quran dengan terjemahan itu yang bukan Al-Quran, banyak terjemahan. Banyak terjemahan. Barulah boleh pegang terjemah Al-Quran tanpa ada wuduk, tapi tetap disunatkan pegang terjemah Al-Quran dengan ada wuduk. Kemudian kita ada masa lagi ni. Nak pergi kepada keadaan yang kedua, yang mana tidak memada. Berniat saja aku mengkaedah kecil kerana Allah. Memada niat saja aku mengambil air sembahyang kerana Allah. Hak tadi itu dia memperbaharukan wuduk. Hak tadi itu dia memperbaharukan wuduk. Ni ada soalan ni, tapi ni soalan apa? Kalau ada bahagian kita basuh 3 kali, ada bahagian kita basuh 1 kali, dak apa dak ustaz dia hak basuh sekali tu hak wajib. Kemudian nak dapat basuhan kali yang ketiga, sudah dapat basuhan kali kedua. Barulah dapat basuhan kali ketiga. Jadi, kalau tak ada basuhan kali kedua, nak dapat basuhan kali ketiga macam mana? Tapi basuhan kali pertama, hukumnya sunat. Meniga, basuh 3 kali, hukum basuhan 1 kali basuhan itu wajib. Basuh 3 kali, itu hukumnya adalah sunat. Kemudian, saya nak pindah pada keadaan kedua dah ni. Cuma teringat nak sentuh, nak masuk simpang. Nak masuk simpang, keluar balik nanti. Masuk simpang, keluar balik. Nak sentuh. Hak keadaan kedua tu nanti ni. Sambung semula nanti. Hak nak sentuh lah ni. Yang ada dia panggil apa? Dia panggil kalau dalam kitab dia panggil istitrak, dia panggil. Istitrak ni nak panggil apa? Sambilang. Istitrak ni zikru syai' fi ghairi mahallihi limunasabati. Sebut satu perkara yang bukan tempat dia, tapi ada munasabah, ada relevan dia. Gitu. Ada kaitan dia walaupun bukan tempat dia. Tapi ada relevan dia, ada kaitan dia. Mana bukan kata pergi tukar tajuk yang tak ada kaitan dengan pembicaraan. Tu orang panggil tukar stesen radio tu. Tu tukar stesen radio.
Ini ada kaitan. Tapi bab lain lah ni. Perbaharukan wuduk dalam keadaan belum lagi berhadas kecil. Maka niat saja aku mengangkat hadas kecil tidak memada sebab belum lagi berhadas kecil. Jadi maknanya dia berwuduk bukan mengangkat hadas kecil. Dia bukan mengangkat hadas kecil. Sebab hadas kecilnya belum lagi berhadas. Dia dalam keadaan suci hadas kecil, tapi wuduk yang pertama dia sudah salat, dia disunatkan perbaharukan wuduk yang kedua pula. Jadi maknanya wuduk dia tu bukan mengangkat hadas kecil. Jelas. Sebab tu tidak memada niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Wuduk sunat seumpama sidang pendengar. Kalaulah sidang pendengar ada air yang disediakan untuk solat, untuk wuduk. Air disediakan untuk berwuduk kerana nak solat. Jadi air yang disediakan tu ada dalam satu beldi. Satu beldi ni dipanggil air yang sedikit. Air yang sedikit tak sampai 2 kolong. Bila air tu sedikit, nanti ada dalam kitab Safinatun Najah membicarakan air yang sedikit dan air yang banyak. Bila air tu sedikit, kita maklum ketika mengangkat hadas kecil, kita tidak boleh memasukkan muka kita ketika mengangkat hadas kecil ke dalam beldi tadi. Kita kena ambil cetong, basuh muka di luar daripada beldi kita supaya air itu tidak menjadi mustakmal. Sebab kita mengangkat hadas kecil. Bila mengangkat hadas kecil, kita masukkan muka dalam beldi tadi, menyebabkan air beldi jadi mustakmal. Air itu sudah tidak boleh digunakan untuk sambung wuduk kita sebab sudah tidak boleh menyucikan. Itu wuduk mengangkat hadas kecil. Sidang pendengar sekarang ni tajdidul wuduk tidak mengangkat hadas kecil. Maka untuk wuduk yang sunat ni, kalaulah yang tersedia tu air yang sedikit dalam satu baldi, kita wuduk yang pertama solat dah, nak sembahyang isyak pula malam ni, kita pun ambil wuduk baru, kita boleh celup muka kita serta niat wuduk di dalam air baldi tersebut. Air berdi tersebut tidak akan jadi mustakman. Air berdi tersebut tetap air yang suci lagi menyucikan. Sebab air mustakman ni air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar dan menyucikan najis. Itu air mustakman. Maka sekarang ni tajdidul wuduk, memperbaharukan wuduk bukan mengangkat hadas kecil. Maka bila dia masuk muka di dalam beldi tadi, dia pun basuh muka kali pertama, niat wuduk ketika mukanya celup dalam beldi. Air dalam beldi kekal mutlak, suci lagi menyucikan, tidak akan jadi mustakmal. Sebab tidak mengangkat hadas kecil. Kemudian ketika nak membasuh tangan sampai ke siku, pun sama. Basuh sampai siku, basuh kali pertama pun. Masuk tangan dalam beldi sampai ke siku, air kekal mutlak suci lagi menyucikan, tidak akan jadi mustakmal. Sebab tajdidul wuduk, memperbaharukan wuduk dalam keadaan belum lagi berhadas kecil. Maknanya wuduk yang kedua tadi bukan mengangkat hadas kecil, maka air yang digunakan yang sedikit dalam beldi tadi tidak menyebabkan air itu jadi mustakmal. Itu kena faham molek. Barangkali masuk kepada air mustakmal ni, kita ada masa dalam 4-5 minit lagi ni. Situasi yang kedua, keadaan yang kedua, yang tidak memada niat mengangkat hadas kecil ni, mungkinlah insya-Allah di minggu hadapan. Sebab itulah sidang pendengar usahakanlah supaya dapat istiqamah, terus mengikuti slot talaki Safinatun Najah ni. Sebab pembicaraannya bersambung. Tetapi kalau sidang pendengar ada kekangan, ada masyakkah yang mana sidang pendengar tak dapat mengikuti melalui radio Mani FM sekarang, sidang pendengar boleh buka baliklah dalam FB Mani FM yang mana boleh ulang dengar, boleh dengar semula. Sebab kalaulah kita tok tinggal terus hak sebelum,
Jadi apabila sambungan balik tu takut kita jadi terputus. Terputus tajuk lah kita panggil. Sebab saya sebut tadi dua keadaan yang mana niat saja aku ada kecil tidak memada. Untuk minggu ni insya-Allah selesailah keadaan pertama. Untuk menghadapan saya akan pergi pada keadaan yang kedua. Cuma keadaan pertama ni saya pergi pula kepada air yang digunakan untuk wuduk yang sunat, yang tidak mengangkat hadas kecil, kerana belum lagi berhadas kecil, air tersebut tidak akan jadi mustakmal. Faham situ? Sebab itu bukan mengangkat hadas kecil, sebab belum lagi berhadas kecil, yang mana sampaikan tidak memadai niat saja aku mengangkat hadas kecil, kerana belum berhadas kecil. Jadi dia berwuduk maka ada kecil. Maka air bekasan wuduk yang dicelup dalam berdi air sedikit, air dan berdi kekal mutlak suci lagi mencucikan, tidak akan jadi mustakmal. Mustakmal ni air yang digunakan untuk mengangkat hadas kecil, barulah dipanggil air itu mustakmal. Yang digunakan untuk mengangkat hadas besar, barulah air itu jadi air mustakmal. Mengangkat hadas besar ni mandi wajib. Kalau contohnya pagi tadi mandi sunat Jumaat, bagi orang lelaki nak pergi sembahyang Jumaat, dia mandi sunat Jumaat, bukan makan adab besar. Tak ada suruh buat ni, sedang belum faham molek. Tiba-tiba ketika dia mandi sunat pagi Jumaat, nak pergi Jumaat pagi tadi orang lelaki, dia berdiri dalam besen. Dia pun mandi sunat. Saja aku mandi sunat pagi Jumaat kerana Allah. Dia pun berdiri dalam besen. Penuhlah setengah besen air dia mandi sunat pagi Jumaat. Yang bukan mengangkat hadap besar. Air dalam besen tu kekal mutlak suci lagi menyucikan, air tu boleh buat guna ambil semayang pula. Jangan awak pengong, kita tak suruh buat gitu ni, jangan duduk di dalam beseng. Tapi nak ceritanya, air yang digunakan untuk mandi sunat pagi Jumaat yang bukan mengangkat adab besar, bekasan air tersebut tidak akan menjadi mustakmal. Sebab bukan mengangkat adab besar. Mandi wajib boleh jadi mustakmal. Sama juga wuduk yang sunat bukan mengangkat hadas kecil, sebab dia masih lagi belum berhadas kecil, maka wuduk sunat dia tak akan jadi air mustakmal, sehingga kan kalau wuduk sunat ni air satu berdi disediakan untuk wuduk, boleh basuh muka, celup dalam berdi tu, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, sapu kepala, kaki jangan celup berdi lah, kaki tu basuh luar lah. Tapi kalau kaki celup berdi juga, air berdi tu kekal mutlak suci lagi menyucikan, sebab wuduk sunat tajdidul wuduk, bukan mengangkat hadas kecil. Sebab tu tidak memadai niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Ketika tajdidul wuduk, memperbaharukan wuduk yang telah digunakan untuk solat sebelum, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Jadi cukuplah masa kita. Jadi keadaan yang kedua, yang mana tidak memadai niat saja aku hadas kecil kerana Allah, insya-Allah sambung di minggu hadapan. Mungkin saya tengoklah pula kalau ada soalan-soalan lain. Rasa tadinya tidak ada dah soalan yang lain. Semua saya terpandang satu soalan. Tapi tengoklah macam mana. Saya tengok balik. Saya buka balik dalam FB Money FM. Kalau ada soalan yang berkaitan, insya-Allah lah saya akan jawab soalan tu untuk minggu hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.